Al-fawaid, al-faidatul ula. Faedah yang pertama yang kita nak ambil dalam ayat perbincangan kita ni, faedah yang pertama pelajar, ayat 1, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Segala yang ada langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah. Ulama tadabbur kata iftitahu hadhihi surah. Surah ini di antara 7 surah dipanggil al-musabbihatus sab'ah, 7 surah yang mula dengan tasbih, sabbaha yusabbihu. Maka Allah Ta'ala mula surah ini dengan menyebut tasbih, mensucikan Allah, membersihkan Allah, mu'zinun bi anna, menyatakan bahawa di antara perkara penting untuk kita isbatkan sifat Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita isbatkan bersihnya, sucinya Allah Subhanahu wa taala daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Tak kiralah apa-apa benda, asalkan dia tidak layak bagi Allah, membersihkan Allah Taala dari sebarang sekutu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Jadi itu yang paling besar sekali. Kita kena tasbih, mana kita puji Allah daripada sebarang perkara yang tidak layak bagi Allah. Ini di antara pegangan akidah yang murni sangat besar. Maka ulama kata Allah Ta'ala mula dengan puji, bersih diri dia, kemudian dibawa selepas daripada itu ada 10 sifat yang mulia. Allah Ta'ala mula dari sabbaha, kemudian dibawa 10 sifat, tanda ni sifat. Di antara sifat yang disebutnya Al-Aziz, Al-Hakim, lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi Allah Ta'ala sebut utmi asmul alam bi asyri sifatin, 10 sifat yang menunjukkan kepada sucinya Allah, bersihnya Allah Ta'ala dari sebarang kekurangan. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Kita ambil ringkas-ringkas. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi. Sekali lagi ayat yang sama. Kata ulama tadabbur, anna jami'a ma fis samawati wal ardi, semua benda yang ada dalam langit dan juga dalam bumi, minal hayawanati, daripada hayawan-hayawan yang boleh bercakap, yang boleh bersuara, ataupun hayawan tak bunyi apa, mana ada bunyi, wal jawamid, benda-benda yang keras, batu, kayu, itu benda keras, semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Semua bertasbih kepada Allah. Cuma tadi kita dah sebut tasbih tu ada berapa kategori? 2 kategori. Ada tasbih hakiki, tasbih yang ori, yang betul-betul, dia panggil lisanul maqal, dia bertasbih subhanallah, 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 itu tasbih. Ada juga yang bertasbih dipanggil lisanul hal, bertasbih mengikut keadaan dia, memang dia tahu ada Allah, fitrah dia tahu ada Allah, tapi dia kafir. Maka orang kafir dia tasbih dengan lisanul hal tapi tidak dengan lisanul maqal. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga, ada 4 sifat sini. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Huwal awwalu, Allah Ta'ala yang awal. Nabi kita tafsir tadi dalam hadis bacaan sebelum tidur tadi, antal awwalu falaisa qablaka syai'. Allah Ta'ala yang awal, tak ada yang sebelum dia. Wal akhiru, tidak ada yang selepas itu. Itu dia panggil, yang telah ditafsirkan oleh Nabi SAW. Maka awaliyatun azaliyah,
Allah Ta'ala ni awal semula jadi, tak ada, tidak dijadikan. Wa akhiriyatuhu abadiyatuh, mana Allah Ta'ala yang akhir, tidak ada pengakhiran bagi Allah. Mana lain makhluk rusak, Allah Ta'ala wujud. Itu dia panggil menunjukkan kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka ulama kata, kenapa disebut dua kategori, al-awwalu wal akhiru. Awal akhir istamala ala umumiz zaman. Semua masa Allah Ta'ala menguasai belaka. Awal akhir, tak ada awal, tak ada akhir. Wal zahiru wal batinu. Yang zahir dengan yang batil ai umumil makan. Mana Allah Ta'ala tu yang zahir, mana yang gagah perkasa, yang menguasai. Wal batinu, yang maha mengetahui segala perkara. Jadi kalau tengok dari sudut masa pun Allah Ta'ala yang menguasai, dari sudut tempat pun di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, kita pindah kepada al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, tadi tiga dah ni. Tadi dah tiga dah tu. Tulis mula. Yang al-awwalu istamala ulumiz zaman wal makan tadi. Itu nombor 3. Allah. Maknanya yang keempat, tulis yang keempat. Tengok ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala ayat 4. Dan dia tetap bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Ta'ala tetap bersama kita di mana saja kita berada. Dalam ayat ini, tengok ni. Satu dalam ayat lain, ayat yang bersamaan, iaitu dalam surah Al-Mujadilah ayat 7. Wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kan. Mana Allah Ta'ala bersama mereka di mana saja mereka berada. Maka kata di waqad fassara salaf, ulama salah menafsirkan ma'iyyatullah Ta'ala di sini dengan dalam dua ayat ini, huwa ma'akum wa huwa illa huwa ma'hum, dengan ilmu. Ulama salah dia tafsir dengan ilmu. Wa hum bizalika lam yu'awwiluha, dia tidak takwil seperti ahlu ta'til. Ahlu ta'til, dan juga tidaklah menggunakan seperti ahli zahir yang mengatakan Allah Ta'ala bersama. Dia jadi macam al-hulu wal ittihad. Hulu ni maknanya Tuhan masuk dalam diri orang, ittihad dalam sama dengan kita. La. Maka para ulama salah kata al-ilmu ma'iyah di sini dengan makna ma'iyyatul ilmi. Baiklah. Yang terakhir, kita ambil ringkas je lah, panjang. Yang terakhir ayat yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah Ta'ala tukar, silih berganti malam dengan siang. Siang mari, malam tak ada. Malam ada, siang tak ada. Ayat ini menunjukkan tamamu qudratillahi azza wa jalla. Ini menunjukkan sempurnanya kuasa Allah azza wa jalla, dan mengisbatkan hikmah kebijaksanaan Allah azza wa jalla, kerana pertukaran malam dengan siang itu lahu hikmatun azimatun, mempunyai hikmah yang besar kerana keperluan makhluk ini kepada musim bertukar. Kalau kita panas siang hari, mari malam kita tenang. Pokok-pokok pun siang hari panas, malam ada turut embun, dia pun istirahat, minum-minum, makan-makan, besok panas pula. Dan pertukaran malam dengan siang juga bertukarnya fusulus sanah, musim dalam setahun. Ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim bunga, ada musim buah. Kita kata musim-musim itulah yang menyebabkan manusia sentiasa bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Bila mari musim sejuk, pokok berbunga. Bila mari musim panas, pokok berbuah dan masak. Kalau bunga saja tak masak, sedap tak jadi. Itulah yang dikatakan Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang telah menukar ganti
gile-gile siang dan malam itu mempunyai hikmah yang besar dan juga dalil kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita, nikmat malam, nikmat siang, nikmat sehat, nikmat segala nikmat yang Allah Taala beri. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita di dunia dan juga selamatkan kita di akhirat. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang berikut dalam siri yang akan datang, ayat 7 sehingga ayat 11. Ayat 7 sehingga ayat 11 insyaAllah.